Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung semula kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah kita dikira layak untuk Allah meletakkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, kitab Jawi Lama, pada muka surat 2, pada baris 4 baris daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Baik, kita nak hurai bahagian tu pada malam ni. Wassalatu wassalam. Wow, yang depan sekali tu, yang ada kitab, boleh tengok kitab. Pada perkataan wassalah tu, wow yang depan sekali tu, nama dia dipanggil wow istiqnaf. Tak apa, tak hafal pun tak apa, ni saya bagi tahu aja sebagai maklumat tambahan. Ni bukan fardu ain pun, tapi sebagai pengetahuan. Wow kat depan sekali tu dipanggil wow istiqnaf, ataupun juga dengan maknanya wow permulaan. Wow ni dia ada banyak makna. Perkataan wow, bukan wow layang-layang tu. Perkataan wow tu, dia ada yang nama wow istiqnaf, wow permulaan. Ada juga namanya wow qasam. Wow qasam artinya wow sumpah. Kan qasam, perkataan qasam tu maknanya sumpah. Macam kita dengar Brigade Al-Qassam, Palestin tu. Tu qasam tu maknanya sumpah. Contoh macam wow qasam ni macam dalam ayat Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri itu maksudnya Allah bersumpah demi masa. Tu wow sumpah nama dia. Ada juga wow tu wow ataf nama dia. Ataf ni maknanya hubung. Wow yang menghubung. Wow yang menghubung tu dipanggil, wow tu maknanya dengan dan. Jadi wow ni boleh dengan banyak makna. Cuma kita kena tengok konteks ayat tu macam mana, supaya kita faham apa maksudnya di situ. Jadi wow yang di sini ini dipanggil wow istiqnaf, wow bermula ataupun permulaan ayat. Kita kalau kita mengaji kitab-kitab lama, sama ada kitab Arab ataupun kitab Jawi, kadang-kadang kita mengaji itu kita tak jumpa noktah. Kitab lama lah, kalau kitab moden memang ada, kitab lama betul. Tak ada noktah, titik noktah tu tak ada. Jadi kalau orang tak kerti, dia tak biasa mengaji kitab lama, dia tak tahu kat mana nak berhenti, macam mana nak berhenti. Tu yang tak berhenti-berhenti. Nampak? Dia tak tahu kat mana nak berhenti. Jadi kita kena mengaji lah. Kena mengaji yang dipanggil ilmunya itu namanya ilmu alat nama dia. Kalau orang budak-budak pondok, ngaji-ngaji pondok ni, dia panggil ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu bahasa Arab. Kenapa dipanggil ilmu alat? Dia dijadikan sebagai alat untuk membaca kitab. Nampak je depan mata ni, kita ni buku kitab, tapi dia ada kaedah untuk baca. Dia bukan main baca, dia ada kaedah. Jadi kena tahu kaedah cara nak baca tu, baru boleh baca. Baru boleh baca tu maksudnya barulah dia boleh faham. Kalau setakat baca tapi tak faham, baca je lah kan. Tapi kalau dengan kaedah, baru dia kena kaedah yang betul cara baca ni tu, barulah membuahkan hasil faedah yang faham. Jadi wow ni dipanggil wow istiqnaf, wow bermula, maksudnya itu dengan maknanya permulaan ayat. Jadi kalau dalam kitab lama dia bersambung aja, dia tak ada titik notah. Jadi macam mana nak tahu kat mana berhenti ayat tu? Bila berjumpa istiqnaf ni. Bila berjumpa wow istiqnaf, maknanya wow ni menunjukkan ini permulaan ayat baru, mana yang sebelumnya tu habis itu. Jadi di situlah kat mana tempat berhenti dia. Begitu. Jadi contoh macam kataan ni wassalah, asalnya dia bersambung dengan ayat atas tu. Alhamdulillahillazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyatihi, sambung kat wassalatu wassalam. Jadi sampai kat wa tu, makna rububiyatih tu habis, lepas tu baru masuk wassalatu wassalam. Sebab itu kalau kita tengok bahagian terjemahan ni, wassalatu wassalam ni bahasa Arab sampai masabihi zalam, lepas tu dia kata bermula rahmat Allah. Yang ni terjemah dia. Sebab tu terjemahan dia tulis perkataan bermula.
Bermula tu maksudnya bermulanya ayat baru. Tapi dia tak, bukan ada makna pun, cuma dia nak bagi tahu je ini permulaan ayat yang baru. Bermula. Tu. Saya dulu mula-mula ngaji pondok pun tak faham juga apa hal ada bermula kat sini. Apa yang nak dimula ni? Maksud bermula ialah bermulanya ayat yang baru. Itu yang maksud istinafnya tu, permulaan ayat. Boleh faham ke? Nampak macam jauh merenung tu kan. Tak apa, tak faham tak apa. Ini bukannya fardu ain dia, ini tambahan. Cumanya bila kita nampak benda ni, kita memberi faham bahawa ilmu agama ini tinggi. Baru nak baca kitab saja pun dah huraian dia, bab bermula tu saja, istinaf tu saja dah kita pun kadang-kadang pening dah kan. Jadi supaya kita bagi faham pada diri kita dengan ulama tidak sama. Kita boleh tiru gaya ulama pakai jubah, kita pakai jubah. Ulama berjanggut, kita berjanggut. Ulama serban atas kepala, kita pun lilit serban juga atas kepala. Ulama poligami, kita pun poligami. Boleh tiru, tak ada masalah. Sebab meniru orang yang baik, orang yang soleh, bagus kan. Tapi jangan kita faham ilmu kita sama dengan ilmu dia. Tak sama. Ilmu dia jauh kan. Dia mengaji berapa banyak kitab, jilid-jilid kitab. Jadi bila kita faham gitu, kita jadi hormat pada ulama. Dengar kalam-kalam ulama, nasihat ulama, pandangan ulama. Ni boleh berlawan dengan ulama. Saya tak setuju dengan pandangan Tok Guru. Kita tanya dia, awak Tok apa? Saya Tok Garu, dia kata. Dah Tok Garu jangan banyak cakap kan. Jadi ikut ulama kata apa, gini pandangan. Ini sampai tak setuju dengan pandangan ulama, tak setuju dengan Syekh Ibnu Hajar. Dan dia awak Syekh apa? Naik Syekh dia. Jadi itu memberi faham bahawa ilmu agama tu tinggi. Sebab selalu orang pelikih ilmu agama. Lepas tu bila hantar anak mengaji sekolah agama, orang pelikih orang ngaji sekolah agama nak kerja apa nanti, nak makan apa, seolah-olah macam belajar agama tu rendah martabatnya, rendah kedudukannya. Kalau rendah, hurailah ni. Apa maksud wow kat depan tu? Tolong hurai tengok. Kalau erti hurai, baru faham. Itulah ilmu agama tinggi. Baru cerita bab huruf saja. Jadi supaya kita hormat kan, pandang tinggi kemuliaan ilmu agama Allah. Jangan memandang rendah. Memandang rendah ilmu agama Allah berarti memandang rendah pada Allah. Mana rendah pada Allah dah dikira sebagai hamba yang derhaka dan kurang ajar dengan Tuhannya. Kalau dah kurang ajar dengan Tuhan, agak-agak layak dah masuk syurga. Itu je kan tak? Jadi hati-hatilah bila kita nak bercakap, nak pelikih bahagian-bahagian agama yang berkait dengan agama, hati-hati. Wassalah, waw itu dengan makna bermula. As-salatu, as-salah ni salat. Kalau kita tengok pada terjemahan ni, dia terjemah perkataan as-salah itu dengan rahmat. Rahmat. Jadi memberi maksud bahawa perkataan as-salah itu maknanya rahmat. As-salah ni perkataan yang sama dilaungkan oleh Bilal. Tadi Tok Bilal kita azan, qamat pun sama. Hayya 'alas salah, dia kata, marilah sembahyang. Kita faham makna perkataan as-salah tu dengan makna sembahyang. Betul, memang betul pun makna dia sembahyang. Tapi apa makna di sebaliknya lagi? Jadi makna solah itu ialah rahmat. Jadi sembahyang itu artinya rahmat. Persoalan sekarang, rahmat tu apa dia pula? Rahmat ni rahmatun, raha mim ta marbutah. Rahmatun berasal daripada perkataan rahima. Rahima artinya kasih ataupun sayang. Jadi rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayang siapa? Allah. Jadi menunjukkan bahawa solat yang kita dirikan tadi adalah lambang kasih sayangnya Allah kepada kita. Buktinya sebab itu dalam banyak-banyak hal-hal ibadat, dalam bab yang lain, dalam bab puasa ke, zakat ke dan yang lain-lain, semuanya Allah berikan pada Nabi Muhammad dengan kita umatnya melalui perantaraan wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam. Allah nak arahkan perintah suruh puasa, Allah hantar wahyu, suruh malaikat Jibril ambil wahyu bagi kat Nabi. Zakat pun begitu, haji pun begitu, umrah begitu, yang lain-lain semua begitu, kecuali solat.
Sampai dekat bab solat, Allah tak suruh malaikat Jibril ambil wahyu bagi kat Nabi, tak. Tapi Allah suruh malaikat Jibril iring Nabi, teman Nabi, bawa naik ke atas. Sampai dalam peristiwa kita Isra' wal Mi'raj, sampai naik ke langit yang ketujuh. Dan tak cukup dengan tu, malaikat Jibril bawa Nabi naik atas lagi, tapi malaikat Jibril tak boleh ikut, tak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia kata nescaya dia akan terbakar. Itu sampai di atas Sidratul Muntaha, Hadratul Qudsi, atas lagi. Sampai di situlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Tapi hati-hati, pegangan kita akidah ahli sunnah wal jamaah, memang kita meyakini bahawa Nabi bertemu Allah di Hadratul Qudsi, di atas ni, atas daripada langit ketujuh lagi. Tapi jangan kita faham Allah duduk di situ. Kalau kita faham Allah duduk di situ, rosak akidah kita. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah wujud bila makan. Artinya Allah ada, tidak bertempat. Kalau dikatakan Allah itu duduk di Hadratul Qudsi, Hadratul Qudsi itu tempat, jadi bermakna Allah itu bertempat. Maka faham Allah bertempat itu adalah fahaman yang sesat, lagi bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka hati-hati. Jadi kita berpegang yakin Allah, Nabi bertemu Allah, tapi bukan maksud Allah di situ, Nabi di situ. Nabi di Hadratul Qudsi itu, Nabi duduk situ, tapi Allah bukan duduk situ. Cuma Nabi temu Allah di situ. Dia pun pening. Habis kalau dah kata Nabi temu Allah situ, mana Allah situ? Kok mana pula Allah tak situ? Tak semestinya. Tak? Kadang kita bercakap tak dengan mak kita dalam telefon. Kerana zaman lah lagi canggih, bukan sakat dengar suara, boleh keluar muka, buat video call kan. Saya bawa balik daripada umrah, jadi kadang kita rindu anak ke apa, kita buat video call. Bini kita nak tengok muka anak. Saya duduk di Mekah, anak duduk di Perak, tapi bertemu tak? Bertemu. Saya duduk di Mekah, anak duduk di Perak, tapi saya bertemu anak saya di Mekah, tapi melalui ini. Begitu. Jadi dia kata, maknanya Nabi video call dengan Allah. Bukanlah maksud macam tu. Cuma nak maksudkan bahawa boleh bertemu walaupun tidak di situ. Macam tu. Tapi bukanlah maksud video call. Ni tadi tu kias contoh aja. Jadi Nabi itu di Hadratul Qudsi, Allah bukan di situ. Tapi Nabi bertemu Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Pegang situ sudah. Tak payah lebih-lebih. Kan? Pegang situ. Sebab pegangan akidah kita tidak boleh mengatakan Tuhan itu bertempat. Kerana tempat itu makhluk. Jadi kalau Tuhan bertempat, maknanya Tuhan memerlukan makhluk. Tuhan tidak memerlukan makhluk, tapi makhluklah yang memerlukan Tuhan. Maka hati-hati. Di zaman mutaakhirin kita ni, di akhir zaman ni, ada satu golongan yang sudah terkenal pun, orang semua banyak tahu dah. Kalau lagi-lagi kalau orang jenis mengaji, jadi rajin dengan kuliah agama Masjid Surau, merata tempat, Pening lagi dahsyat, banyak majlis ilmunya. Biasa kita dengar satu kumpulan yang dinamakan Wahabi. Tu hati-hati. Golongan Wahabi dia berpegang Tuhan di langit. Sedangkan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya tidak berpegang Tuhan itu bertempat. Tak kiralah sama ada disebut di langit ke, di bawah langit ke, kanan langit ke, kiri langit ke, tidak. Kerana semuanya itu menunjukkan bahawa bertempat. Saya datang daripada Perak. Jadi kami baru-baru ni buat muzakarah dengan Sultan Perak. Dan hasil daripada muzakarah ni, perbincangan tu memutuskan bahawa golongan Wahabi ini ataupun fahaman Wahabi ini terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dia bukan daripada kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Maka hati-hati. Bila kita nak pergi mengaji dengan majlis ilmu kuliah apa sebagainya, bagus mengaji, tapi hati-hati, jangan sampai mengaji aliran Wahabi ni, ilmu ni. Hati-hati. Mereka pakai macam pakai kita juga, macam ustaz-ustaz juga, janggut juga, kadang-kadang serban pun dia pakai juga. Jadi nak detect dari sudut pakaian pun susah. Tapi nak boleh kenalnya dengan fikrah, dengan fahaman ilmu. Kita belajar elok-elok fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, maka kita boleh kenal mana-mana fahaman yang bercanggah dengan fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah. Baik. Jadi Nabi naik atas tu, Allah perintahkan, Allah berikan kepada Nabi kita, iaitu perintah solat. Jadi maksudnya sini, inilah satu-satunya ibadat yang Allah bagi sendiri kat Nabi, tidak dengan melalui perantaraan malaikat Jibril.
Kalau ibadah lain semua dengan wahyu daripada malaikat Jibril. Tapi yang satu-satunya ini yang dinamakan solat ini, Allah bagi sendiri direct kat Nabi. Perintah solat. Yang asalnya perintah solat itu sebanyak 50 waktu. Tuan-tuan cuba fikir, ini kita baru buat 5 waktu, tu pun lengoh dah. Nak bangun pun kadang-kadang payah dah. Kan sakit lutut dan sebagainya. Kalau 50 waktu 50 waktu. Satu hari kita ada berapa jam? 24 jam. Kalau 24 waktu pun dah dikira 1 jam 1 waktu. Tapi kalau ni 50 maknanya kira-kiranya seolah-olah 1 jam tu 2 waktu sembahyang. Kita ni tadi sembahyang maghrib pukul berapa? 7 lebih sikit. Tiba-tiba 7.30 ada satu lagi waktu. Lepas tu ni kita masuk pukul 8 ada satu lagi waktu. Sekejap lagi pukul 8.30 satu lagi waktu. Pukul 9 satu lagi waktu. 9.30 satu waktu lagi. Sampai ke tidur pun tak boleh tidur. Setengah jam, setiap setengah jam ada waktu sembahyang. Ada waktu sembahyang. Itu perintah asal tu. Nabi Muhammad terima je. Nabi kita terima. Kemudian Nabi pun turun dekat langit yang kat bawah. Kita serempak dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepada engkau dan umat engkau?" Jawab Nabi, "Yang aku terima daripada Allah untuk aku dan umatku 50 waktu sembahyang." Geleng kepala Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat aku badannya besar-besar. Umat Nabi Musa badannya besar-besar. Sebab tu kita pernah dengar peristiwa kan, Nabi Musa tolak seorang lelaki yang sedang bergaduh dengan umat dia. Mati terus kawan tu. Nabi Musa ni sasa, kuat. Umat dia pun begitu badan kan. Umat Nabi Musa besar-besar, badannya hebat-hebat, tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang kan, makna kekuatan tenaganya hebat. Kata Nabi Musa, kalau diturunkan pada umat aku pun, umat aku tak boleh buat 50 waktu tu. Padahal umat Nabi Musa hebat-hebat, besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat tenaganya, pun tak boleh buat. Ini kan pula umat Tuhan hamba, kata Nabi Musa. Ini kan pula umat kamu, wahai Nabi Muhammad. Umat kamu kecil-kecil, kita ni kecil-kecil je, halus. Koi nak akhir zaman lagi kecil. Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Lagi pula baka Melayu kecil lagi kan. Kita pergi tanah Arab, ni saya pergi, kita nak tawaf tu banding dengan Pak Arab, kepala kita duduk dekat bahu dia. Nampak? Nak cium Hajarul Aswad, baru nak dekat, dia dah tarik masuk bawah ketiak dia terus. Tu kata besar badan dia. Kita kecil umat Nabi Muhammad kecil-kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Kecil je. Dah kecil, umur pendek lagi. Lah ni umur makin lama makin pendek. Saya sempat dengan moyang saya umur 100 tahun lebih. Tapi dia seorang. Lepas tu tak ada dah siapa boleh mewarisi umur macam dia. Tak ada dah. Zaman dulu boleh gagah lagi, kita boleh jumpa lagi ada orang umur sampai 100. Lah ni payah kan. 80 pun kira champion lah kalau sampai. 70, 60, 50 ramai meninggal dah. 40 ada. Lah ni zaman penyakit, umur 40 ada penyakit dah. 30 kadang-kadang kena dah sakit jantung, darah tinggi, macam-macam. Faktor pemakanan, faktor macam-macam lah kan. Gitu. Ia nak menunjukkan kemampuan kita makin lama makin lemah. Lepas tu kalau kita nak banding ibadah kita hari ni dengan ibadah tok nenek kita dulu, agak-agak siapa lagi banyak? Tok nenek dulu lah. Orang dulu lagi kuat dalam bab akhiratnya kan. Tapi bab dunianya pula lemah. Orang zaman dulu kan ada kereta kan, kadang motor pun tak ada, paling kuat gagah basikal lah. Itu orang dulu. Orang dulu dunianya lemah tapi akhiratnya tinggi. Orang sekarang dunianya hebat, rumah kadang-kadang bukan satu je, banyak rumah. Saya jumpa kadang ada seorang ni, dia rumah dia duduk, ada lagi rumah lain, buat sewa pula, buat homestay lagi. Hebat. Rumah pun banyak, kereta banyak, harta banyak, tapi akhiratnya kurang, ibadahnya kurang, sembahyang sunatnya pun malas kan, apatah lagi puasa sunat kan, slow ibadahnya berbanding orang dulu-dulu. Makin lama makin lemah. Jadi Nabi Musa tahu umat kamu tak boleh buat, wahai Muhammad. Kamu naik atas balik, minta kurang lah. Nabi Muhammad kita naik ke atas, minta kurang ke Allah, minta izin Allah kurangkan. Allah kurangkan sebanyak 5. Daripada 50 tinggal 45.
kurang 5 saja, 45. Turun balik, jumpa balik Nabi Musa. Nabi Musa tanya, dah macam mana? Kata Nabi Muhammad, Allah kurangkan 5, tinggal 45. Geleng lagi Nabi Musa. Nabi Musa kata 45 banyak lagi, umat kamu tak boleh buat. Dia kenal kita, kan? Tak boleh buat 45, dia kata. Minta lagi kurang. Akhirnya Nabi naik lagi, minta lagi kurang. Dan peristiwa ini berulang-ulang. Ulanglah naik turunnya Nabi, kan? Antara tempat Nabi Musa dengan Hadatul Kursi tadi. Naik turun. Setiap kali naik diminta izin pada Allah, Allah kurangkan 5. Maka daripada 50 tinggal 45. Lepas tu tinggal 40, tinggal 35, tinggal 30, tinggal 25, tinggal 20, tinggal 15, tinggal 10, lah kali tinggal 5. Bila tinggal 5 tu, Nabi pun turun. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya macam mana? Kata Nabi Muhammad, Allah dah kurangkan, sekarang dah tinggal 5. Nabi Musa geleng lagi. Ingatkan okey dah, geleng lagi. Dia kata 5 tu pun tak boleh. Betul. Berapa kerat je semayang. Yang selebihnya duk honggar sana, honggar sini, buat tak peduli. Semayang subuh payah lagi. Lepas tu semayang subuh adalah ukuran munafik tak munafik, kan? Payah, kan? Tu payah nak buat 5. Nabi Musa kata tak boleh, kamu pergi minta kurang ni. Apa jawab Nabi kita? Nabi Muhammad SAW jawab, aku malu dah dengan Allah. Sebab daripada 50 Allah kurang sampai tinggal 5. Takkan aku nak minta kurang lagi, aku segan. Nabi kita sifatnya pemalu. Malu, dia kata malu aku dengan Allah. Itu Nabi kita. Agak-agaklah kalaulah cerita ni kita yang duduk situ, agak-agak kita naik tak tuan-tuan? Jujur jangan warak memang naik saya pun naik. Nampak? Naik kata kurang lagi boleh tak? Tu kita. Tu kata payah kita ni. Kan? Tapi Nabi kekal lah pegang 5 tu. Nabi pun turun. Masa Nabi turun, Allah pun berfirman. Allah kata, wahai Muhammad, engkau dan umat engkau, walaupun waktu solat yang aku beri tadi pada 50 dikurangkan kepada 5, tetapi pahalanya sedikit pun tidak aku kurangkan. Apa maksud? Maksudnya walaupun kita hanya semayang 5 waktu, tapi pahalanya bersamaan dengan solat 50 waktu. Itu kata rahmat tadi tu. Tu kata kasih sayang tu. Padahal buat sikit je. Berapa minit sangat je kita semayang maghrib 3 rakaat. Sekejap lagi isyak 4 rakaat, berapa minit. Subuh lagi sikit 2 rakaat aja. Sekejap aja semayang tu, tapi gandaan pahala Allah bagi 1 waktu bersamaan dengan 10 waktu semayang. Tak rahmat lagi, tak kasih lagi Allah kepada Nabi Muhammad tertumpah ke atas umatnya Nabi Muhammad. Tu. Lepas tu kita bersyukur. Lepas itulah Habib Syekh dia nyanyi lagu qasidah, Ya Hanana, Ya Hanana. Apa maksud Ya Hanana? Ya tu makna wahai, Hana tu maksud beruntung, Na yang kedua tu maknanya kami. Wahai beruntungnya kami. Tak mana-mana beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad, dapat rahmat daripada Allah. Allah sayang kat Nabi Muhammad. Sayangnya Allah kat Nabi Muhammad tu tertumpah ke atas kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu kita kena rasa syukur, kan? Tapi kena ikut Nabi lah, jangan lawan Nabi. Di pondok ada satu anak murid ni, dia jenis nakal lah, jenis banyak main. Orang buat kuliah pun dia duduk dalam bilik dia dalam pondok. Bila kuliah nak habis dah, kitab nak hujung, nak tutup kitab dah, baru sampai duduk. Kitab pun tak bawa, kan? Orang panggil balok liat. Jadi dia ni sampai-sampai waktu tu Tok Guru duduk mengajar kitab tafsir. Jadi Tok Guru ceritalah perjuangan Nabi dengan sahabat zaman dulu. Tiba-tiba dia celah. Di celah-celah dia kata, kenapalah Allah tak jadikan saya hidup di zaman Nabi? Tok Guru tanya, dah awak kenapa pula? Kalau saya hidup zaman Nabi, Tok Guru, mesti saya duduk dengan Nabi, saya berjuang dengan Nabi, saya duduk belakang Nabi, pertahankan Nabi. Tok Guru kenal anak murid dia, mana yang elok, mana yang nakal, mana yang malas, apa semua. Ni jenis yang malas anak murid ni. Tok Guru pun pandang atas bawah, kata Tok Guru, ya ke? Tantang hang itulah geng Abu Jahal, kata. Jadi persoalannya sini, bukan kita mesti kena hidup zaman Nabi. Kalau hidup zaman Nabi bonus, dapat jumpa Nabi, dapat duduk dengan Nabi. Tapi apa guna hidup di zaman Nabi tapi tak ikut Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab hidup zaman Nabi tapi ikut Nabi, tak ikut.
Jadi begitu juga kita yang hidup di zaman hari ini, walaupun kita tak pernah bersua Rasulullah, tak pernah melihat wajah Nabi, tak pernah mencium bau haruman wanginya Nabi, tak pernah dengar lunaknya suaranya Nabi, tapi kita ikut Nabi. Itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang sepatutnya. Apa guna kalau hidup di zaman Nabi, lihat wajah Nabi tapi lawan Nabi, tentang Nabi. Yang kita nak bukan sakat hidup zaman Nabi, yang kita nak ikut Nabi. Itu yang sebenar. Barulah mendapat rahmat, menjadi umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan yang kedua tu wasallam. Waw yang kedua tu dipanggil waw ataf dengan makna dan. Jadi maknanya bermula rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah dan. Ada terjemah dia. Assalam artinya salam. Salam tu maksud apa? Salam ni artinya selamat. Selamat. Dan assalam salah satu daripada asmaul husna, nama-nama Allah. Asmaul husna yang dengan makna assalam itu maha menyelamatkan. Jadi salam artinya selamat. Sebab tu hukum memberi salam ialah sunat, tetapi hukum menjawab salam ialah wajib. Jawab salam tidak ada wakil. Ada dia salah faham, kata kawan sebelah saya dah tolong jawab. Tak, jawab salam semua kena jawab. Beri salam je boleh wakil. Kalau ramai-ramai, macam kita nak datang rumah orang, kita AJK masjid 5-6 orang pergi rumah kawan ni nak pergi ziarah, tak perlulah sampai 5-5 serentak Assalamualaikum, nak gitu. Tak payah. Jadi seorang je Assalamualaikum. Tapi nak bagi salam pun biar betul lah bunyinya. Ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum apa makna? Malaikat nak tulis pun apa dia sebut ni? Tak dapat pahala, rugi. Sedangkan Assalamualaikum tu dikira pahala sebab mendoakan keselamatan atas orang. Jadi sebut betul-betul Assalamualaikum gitu. Kemudian yang kat dalam tu bila siapa je dengar dia kena jawab. Dengar dengan lafaz. Waktu ada kat orang tanya ada, kalau bagi salam dalam WhatsApp mesej dia tulis Assalamualaikum, wajib jawab tak? Ulama jawab gini, kalau masa dia tulis tu dengan lafaz juga Assalamualaikum, maka hukumnya wajib jawab. Tapi kalau dia tulis tapi dia tak lafaz, tak wajib jawab, sunat saja jawab. Sebab itu hanya tulisan. Dia salam yang wajib dijawab mesti dengan lafaz. Mana kita nak tahu masa dia tulis dulu dia lafaz ke tak? Takkan nak tanya dulu awak lafaz masa tulis itu. Jadi kalau tak tahu dihukumkan ghalib, kebiasaannya orang tulis tak lafaz. Jadi nak jawab lebih afdal, Waalaikumsalam, balas balik tulis kat dalam WhatsApp. Tapi kalau tak tulis pun tak sampai jadi haram, sebab itu hanya tulisan. Macam orang tulis kat depan pintu kak Assalamualaikum, tak wajib jawab. Nak jawab afdal je lah Waalaikumsalam. Kalau hukumnya jadi wajib jawab, tak bergerak lah, dia duduk situ je lah. Sebab perkataan tu tak habis. Assalamualaikum dia, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dah bila nak habis? Nampak? Jadi perkataan hukumnya begitu kata ulama, melainkan dengan lafaz. Lafaz bila sebut Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam, hukumnya wajib. Baik. Wassalatu wassalam maknanya bermula rahmat Allah dan salamnya. Rahmat kasih sayang, selamat, salam artinya keselamatan. Nak menunjukkan di sini, inilah dua benda yang kita kena perlukan dalam hidup kita. Dua ni saja. Yang pertama, kita mesti ada dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang keduanya, kita mesti dapat keselamatan daripada Allah. Barulah hidup kita ni sempurna. Dapat rahmat Allah, Allah sayang kat kita. Dengan sebab Allah sayang kat kita, Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya dan masuk ke dalam syurga. Ingat, seseorang tu masuk dalam syurga bukan sebab amalnya banyak, bukan sebab ibadat dia hebat, bukan sebab zikirnya power, tidak. Tapi masuk ke dalam syurga itu kerana rahmat Allah, kerana Allah sayang kat dia. Bila Allah sayang dia, Allah selamatkan dia. Inilah makna perkataan wassalatu wassalam. Bermula rahmat Allah dan salamnya ke atas apa? Ala khairil anam, ke atas sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia tu? Junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Nabi dapat rahmat, dapat keselamatan. Padahal Nabi memang dapat dah kasih sayang Allah, sebab Nabi kekasih Allah dan confirm Nabi selamat. Tapi kenapa kita doakan juga? Kerana mendoakan Nabi itu akan patah balik kepada orang yang mengucapkannya.
Maka bila kita mendoakan rahmat dan keselamatan ke atas Nabi, maka rahmat dan keselamatan itu akan berpatah balik kepada kita yang mengucapkan. Maka kita akan mendapat rahmat Allah dan keselamatan daripada Allah, sehingga kita ditempatkan Allah di tempat yang terbaik, yakni di dalam syurganya Allah, insya-Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Jadi kita habis sini ya. Sebab ni ikut arahan ni, masuk isyak kena berhenti. Kan? Cukup dah tu. Padat dah tu, jangan banyak sangat tepu. Kan balik tak ingat juga kalau banyak-banyak. Sikit sudah. Sikit tapi ingat. Ingat dan amal, insya-Allah. Okey. Jadi itulah rahmat. Jadi pandanglah solat yang kita dirikan ni penuh dengan rahmat. Pandanglah ini solat kasih sayang Allah ke aku. Jadi barulah kita semayang tu dengan mahabbah, dengan rasa kasih, bukan semayang dengan terpaksa-paksa, dengan bosan-bosan. Nak semayang betul-betul Allah. Ini nampak, ini bukti Allah sayang ke aku. Maka Allah buat aku boleh semayang. Syukurlah kita jadi hamba yang mampu semayang. Semayang jemaah pula tu, di rumah Allah pula tu, lebih lagi lah kasihnya. Dan kita, bila kita dapat rahmat Allah, insya-Allah kita dapat keselamatan daripada Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan kuliah yang akan datang kita akan sambung wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Lepas ni saya nak hurai, kita kongsi sama-sama ilmu, iaitu apa maksud alihi, ahli keluarga Nabi. Siapa yang dikatakan ahli keluarga Nabi, dan siapa yang dikatakan sahabat Nabi, apa syarat-syaratnya. Gitu. Nanti kita akan tengok pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.